Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tentang tajuk sunnah. Nama saya Nur Khairunisa Najwa binti Zulkifli, I1830328. Kita masuk kepada pendahuluan. Pendahuluan sunnah ni apa? Iaitu sunnah ni juga adalah sumber utama selain daripada Al-Quran Al-Karim kepada hukum hakam syarak. Maksudnya kat sini, selain daripada Al-Quran Al-Karim, sunnah juga salah satu sumber yang menjadi rujukan kepada hukum hakam syarak. Walaupun kebiasaannya kan kita dikatakan bahawa sunnah ni adalah sumber kedua selepas Al-Quran, namun pada hakikatnya sunnah ni juga boleh menjadi sumber utama hukum. Hal ini kerana terkadang ada hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Quran Al-Karim namun dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW. Saya ambil satu contoh ni, iaitu seseorang lelaki dilarang mengahwini ibu saudara isterinya berdasarkan satu hadis Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW menegah bahawa dihimpun di antara dua perempuan dengan ibu saudara sebelah bapa, dan jangan menghimpunkan juga antara dua perempuan dengan ibu saudara sebelah ibu. Seterusnya kita masuk kepada definisi sunnah. Definisi ini diberikan oleh para ulama usul fiqh. Sunnah dari sudut bahasa bermaksud jalan atau cara yang dilalui atau ditempuh, norma, peraturan atau amalan serta tindak tanduk sama ada baik atau buruk. Selain itu, sunnah ni dapat diertikan sebagai lawan kepada perkataan bid'ah. Bid'ah di sini bermaksud kita mengadakan perkara baharu yang tiada sandaran syarak. Dan sunnah dari sudut istilah pula bermaksud segala apa yang datang daripada Nabi Muhammad SAW selain daripada Al-Quran, sama ada dalam bentuk percakapan iaitu qauliyah, perbuatan fi'liyah, dan pengakuan iaitu takririyah. Manakala para ulama fiqh mendefinisikan sunnah ni iaitu sunat sebagai sesuatu yang digalakkan untuk dilakukan, iaitu ia bukan satu kefarduan dan tidak wajib. Seterusnya kita masuk kepada kehujahan sunnah. Dalam kehujahan sunnah ni ada 3, iaitu dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadis dan dalil daripada ijma'. Kita pergi kepada dalil daripada Al-Quran dulu. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80 yang bermaksud sesiapa yang taat kepada Rasulullah SAW maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Seterusnya Allah berfirman lagi dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7 yang bermaksud, dan apa juga perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka ambillah serta amalkan, dan apa juga yang dilarangnya kamu melakukannya, maka berhentilah daripada melakukannya. Yang ketiga iaitu Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 hingga 4 yang bermaksud, dan dia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu, sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa yang dapat kita simpulkan daripada ayat-ayat Al-Quran ni menjelaskan bahawa dengan kita mentaati Rasulullah SAW berarti kita juga mentaati Allah SWT. Dengan mentaati Rasulullah SAW ni bermaksud dengan kita mengikuti segala ajaran sunnahnya. Al-Quran juga memerintahkan agar umat Islam menerima apa sahaja yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan apa sahaja larangan yang dilarangnya. Yang penting sekali adalah apa yang disebutkan Rasulullah melalui lisannya adalah wahyu daripada Allah SWT. Seterusnya kita masuk kepada dalil daripada hadis. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang mentaati aku maka dia telah mentaati Allah, dan sesiapa yang ingkar kepadaku maka dia telah ingkar kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua daripada Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi berpesan yang bermaksud
Aku berpesan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah serta dengar dan patuh sekalipun daripada seorang hamba Habsyi. Sesiapa yang hidup daripada kamu selepas kewafatanku, dia akan melihat pertelingkahan yang banyak. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafa' ar-Rasyidin yang diberi petunjuk dan jalan lurus. Berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan gerahan, iaitu berpegang dengan kuat. Janganlah kamu mengadakan perkara baharu, kerana setiap perkara baharu yang tiada sandaran syarak adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud. Apa yang dapat kita simpulkan daripada dua hadis ni? Ia menjelaskan bahawa ketaatan kepada Rasulullah SAW melalui sunnahnya dianggap mentaati Allah SWT. Rasulullah SAW juga berpesan agar berpegang teguh dengan sunnahnya, khususnya di akhir zaman ini sebagai penyelamat. Ini menunjukkan bahawa sunnah Rasulullah SAW adalah wajib diikuti dan diamalkan. Seterusnya kita masuk kepada dalil daripada ijma'. Semua para ulama telah berijma' sejak kewafatan Nabi SAW hingga ke hari ini tentang kewajiban berpegang dengan sunnah dan merujuk kepadanya untuk mengetahui hukum hakam syarak. Mereka tidak membezakan antara hukum yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hukum yang dinyatakan dalam sunnah. Al-Quran maupun sunnah adalah wajib diikuti kerana datang daripada sumber yang satu, iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nurul Mursyidah binti Azmi, nombor metrik I1910345. Okey, saya akan menerangkan di bahagian pembahagian sunnah, iaitu dari segi kandungan yang terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama sunnah percakapan yakni qauliyah, yang kedua sunnah perbuatan yakni fi'liyah, dan yang ketiga sunnah pengakuan yakni taqririyah. Okey, saya masuk di bahagian yang pertama dulu, iaitu sunnah percakapan yakni qauliyah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sunnah percakapan ni? Okey, pengertian dia ialah segala bentuk perkataan atau ucapan Nabi Muhammad mengenai sesuatu perkara. Okey, segala bentuk perkataan, ucapan yang keluar daripada mulut Rasulullah terhadap suatu perkara tu. Tu maksud dia. Okey, tujuan. Okey. Kenapa Rasulullah buat demikian? Adalah untuk memberi penjelasan terhadap sesuatu hukum agar umatnya melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut. Okey, adalah untuk Rasulullah memberi penjelasan, memberi penjelasan, menjelaskan terhadap suatu hukum tu, supaya umat itu melakukan ataupun meninggalkan perkara tu. Itu tujuan. Okey, jelas dalam hadis daripada Umar bin Al-Khattab bahawa Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyat. Okey, maksudnya setiap perbuatan yakni amalan itu bergantung kepada niat. Okey, riwayat Al-Bukhari. Okey, ada sebab urut hadis berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat ni, yang mana ada sebuah cerita ni mengisahkan tentang seorang lelaki yang berhijrah ke Madinah. Okey, lalu berkahwin dengan seorang perempuan di situ. Okey, kemudian Rasulullah duduk di mimbar dan bersabda, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Okey, Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali ungkapan itu. Okey, dan Rasulullah bersabda lagi, maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul lah. Okey, dan maka sesiapa yang berhijrah kerana dunia ataupun kerana ingin berkahwin dengan perempuan, maka hijrahnya itu merujuk kepada perkara itulah. Dia berkait rapat, antara niat dan perbuatan kita. Kalau niat kita tu betul, maka perbuatan kita tu akan jadi betul. Kalau niat kita salah, maka perbuatan kita juga akan jadi salah. Itulah sebaliknya. Dan jelaslah dalam hadis innamal a'malu binniyat ni, yang mana Rasulullah berkata sedemikian ataupun mengucapkan sedemikian berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat ni. Yang berkaitan dengan sunnah percakapan lah.
Ni boleh rujuk dalam hadis daripada laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Saya ambil di sini hadis sebab lebih ringkas dan padat dan mudah untuk saya faham dan juga antum semua faham lah. Sebab kalau dalam buku agak panjang sikit hadis, jadi saya ambil dari sini je, lebih pendek dan mudah lah. Kemudian saya masuk di bahagian sunnah perbuatan, yang ni fi'liyah. Pengertian. Apakah yang dimaksudkan dengan sunnah perbuatan yang fi'liyah ni? Maksudnya ialah segala bentuk perbuatan Nabi Muhammad dalam pelbagai aspek ibadah seperti solat, wuduk, muamalat, pemerintahan dan sebagainya. Segala bentuk perbuatan, semua bentuk perbuatan Rasulullah. Tak kisahlah perbuatan Rasulullah tu dari segi solat ke, wuduk ke, muamalat ke, pemerintahan ke, itu dalam aspek ibadah lah. Segala bentuk perbuatan Rasulullah. Itu pengertian. Pengertian perbuatan Nabi Muhammad sebagai seorang manusia seperti cara berdiri, duduk, makan, tidur dan sebagainya adalah tidak wajib diikuti dan ia hanya harus diikuti umatnya. Tetapi jika cara ikutan sunnah ini diiringi dengan niat untuk mengikut sunnah Nabi, maka akan dapat pahala. Maksudnya di sini cara Rasulullah seperti cara Rasulullah berdiri, duduk, makan, tidur, itu tidak wajib pun untuk diikuti dan ia hanya harus saja, harus. Tapi kalau kita ikut cara Rasulullah tu dengan cara kita niat untuk mengikut sunnah Rasulullah, maka kita akan mendapat pahala. Contoh saya ambil di sini dari segi konteks makan dengan tidur lah. Saya terangkan tentang konteks makan dulu. Contoh cara Rasulullah makan. Kita ikut cara Rasulullah makan. Contoh Rasulullah makan dengan tangan kanan, dan bukan tangan kiri lah, tangan kanan. Jadi kita pun makan dengan tangan kanan. Bila kita ikut cara Rasulullah makan dengan tangan kanan tu, kita dah dapat pahala dari situ sebab kita ikut sunnah Rasulullah. Kemudian Rasulullah baca doa sebelum makan. Itu pun sunnah juga. Kita baca doa sebelum makan. Memang kena baca doa sebelum makan supaya dapat supaya kita tidak makan dengan syaitan dan iblis yang direjam lah. Untuk berlindunglah daripada syaitan dan iblis. Kemudian sebelum makan basuh tangan. Basuh tangan terlebih dahulu sebab kita memang akan tahu kan yang tangan kita kotor. Jadi seeloknya kita basuh tangan dulu. Itu pun sunnah Rasulullah juga yang boleh kita ikut dan kita akan dapat pahala. Itu dari segi konteks makanan lah. Kemudian tidur pula. Contoh kita ikut sunnah Rasulullah, cara Rasulullah tidur. Rasulullah tidur menghadap ke belah kanan. Belah kanan dan telapak tangan di bawah pipi. Cara Rasulullah tidur. Kita boleh ikut juga sunnah Rasulullah tu dan akan mendapat pahala kalau kita ikut. Kemudian apa lagi? Sebelum Rasulullah tidur, Rasulullah mengambil wuduk. Jadi kita pun boleh ikut juga sunnah Rasulullah tu dengan mengambil wuduk sebelum tidur. Kemudian yang paling penting sekali sebelum tidur, baca doa. Ataupun antara salah satu daripada sunnah Rasulullah juga, baca doa sebelum tidur. Baca doa sebelum tidur ni memang perlulah sebab supaya kita dapat berlindung juga daripada iblis dan syaitan yang direjam. Itu antara salah satu cara ikutan sunnah lah yang boleh kita ikut dan dapat pahala. Jelas dalam hadis Rasulullah daripada Malik bin Al-Huwairith bahawa Nabi Muhammad bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Maksudnya, dan solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ni Rasulullah maksud solatlah kamu. Rasulullah menyeru supaya orang lain solat seperti mana baginda solat. Ikut seperti mana baginda solat. Baginda solat seperti itu dan baginda pun menyeru supaya orang lain solat seperti baginda solat. Itu maksud bagi sunnah perbuatan Rasulullah lah. Rujukan pun sama juga. Saya ambil hadis ni tadi daripada laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Sama macam tadi jugalah sunnah perkataan tadi, lebih ringkas dan padat lah. Kemudian saya sambung di bahagian sunnah pengakuan, yakni taqririyah.
pengertian maksud sunnah pengakuan ni adalah Nabi Muhammad berdiam diri daripada mengingkari perbuatan atau perkataan yang berlaku di hadapan baginda Nabi Muhammad atau ketika ketiadaan baginda tetapi ia sampai kepada pengetahuan baginda. Okey. Rasulullah ni hanya berdiam diri saja. Berdiam diri saja tanpa berkata apa-apa. Dan tanpa mengingkarilah perbuatan atau perkataan tu yang berlaku di hadapan baginda ataupun semasa ketiadaan baginda. Tetapi kalau semasa ketiadaan baginda tu tetap sampailah kepada pengetahuan baginda. Okey, itu yang dimaksudkan dengan sunnah pengakuan. Okey. Maksudnya Rasulullah hanya berdiam diri tanpa berkata apa-apa, tanpa mengingkari perbuatan tu, sama ada benar ataupun salah. Okey, perbuatan mendiamkan diri ini menunjukkan harus melakukan perbuatan itu kerana Nabi Muhammad tidak akan berdiam diri terhadap perkara yang salah, mungkar atau batil. Okey. Perbuatan mendiamkan diri ni jatuh hukum haruslah, harus melakukan perbuatan tu sebab Rasulullah dia takkan berdiam diri kalau perkara tu salah, mungkar atau batil. Jadi di sini apa perkara tu boleh dilakukan lah, boleh dilakukan dan tidak salah. Okey, sebab tu dia jatuh hukum harus. Okey, jelas dalam hadis Rasulullah itu Nabi Muhammad tidak mengingkari perbuatan Khalid bin Al-Walid memakan dhab, yakni biawak padang pasir, dan diakui oleh Khalid sendiri. Okey, ni saya ambil hadis dalam buku, boleh rujuk lah dalam buku pengantar usul fiqh kita, itu di muka surat 82 berbunyi fajtarartuhu faakaltuhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Okey, maksudnya lalu aku mengambilnya daging dhab itu dan aku memakannya dan Nabi Muhammad hanya memerhatikan. Hadis Malik. Okey, jelas di sini Khalid ni hanya mengambil daging dhab tu. Khalid mengambil daging dhab tu dan memakan daging dhab tu. Okay, kemudian Rasulullah ni hanya memerhatikan sahaja dan berdiam diri tanpa berkata apa-apa, tanpa berkata salah ke, tanpa berkata contohlah Rasulullah tak kata pun yang daging dhab tu tak boleh makan, ataupun boleh makan. Dia hanya berdiamkan diri saja sambil memerhatikannya. Maksudnya hukum tu haruslah boleh makan. Okey, itu saja daripada saya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Damati Isa, nombor matrik I18303285. Saya akan membentangkan tentang pembahagian sunnah dari segi sanad. Sunnah dari segi sanad ni dia terbagi kepada 3, iaitu sunnah mutawatir, sunnah masyhur dan sunnah ahad. Sunnah mutawatir menurut bahasa bermaksud berturut-turut. Menurut istilah pula adalah hadis yang diriwayatkan oleh sebilangan perawi yang mana melihat kepada jumlah tersebut tidak mungkin mereka berdusta dalam meriwayatkannya. Hukum hadis mutawatir pula dari segi sampainya ia kepada kita dianggap sebagai qat'i at-thubut, yakni yakin dan pasti daripada Rasulullah SAW. Sesiapa yang mengingkari hadis mutawatir boleh menjadi kufur. Hadis mutawatir terbagi kepada 2, iaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang pertama adalah mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafaz ataupun perkataan Nabi SAW. Maksudnya perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh ramai periwayatan hadis. Seperti hadis Nabi SAW yang bermaksud, berkata kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Qabari, diceritakan lagi oleh Abu Awana dari Abi Hasin, dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah bersiap-siap untuk mengambil tempat di neraka. Okey, kita dapat tengok hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ni, bahawa hadis ni mempunyai ramai perawi, iaitu dari Muhammad bin Ubaid sehinggalah Abi Hurairah. Okey, yang kedua adalah mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah hadis tentang perbuatan Nabi SAW yang mengangkat tangan pada waktu berdoa. Hadis tersebut diriwayatkan sebanyak lebih kurang 100 jenis hadis dengan lafaz yang berbeza. Walaupun lafaz yang diungkapkan adalah berbeza, namun makna ataupun pesanan yang ingin disampaikan
adalah mempunyai qadar mushtarak, iaitu titik persamaan, yakni keadaan Nabi mengangkat tangan pada waktu berdoa, maka hadis-hadis itu disebut hadis mutawatir maknawi. Contoh dia hadis mutawatir maknawi iaitu daripada hadis riwayat Bukhari yang bermaksud Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau kecuali dalam solat istisqa, iaitu solat untuk meminta hujan, dan beliau mengangkat tangannya hingga nampak putih-putih kedua ketiaknya. Okey, syarat hadis yang dikatakan mutawatir. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh jumlah perawi yang ramai. Yang kedua adalah jumlah yang ramai ini disyaratkan kepada semua tingkatan sanad, iaitu 3 tingkatan: zaman sahabat, zaman tabi'in dan zaman tabi'in. Yang ketiga adalah menurut kebiasaannya, perawi yang ramai ini tidak mungkin boleh berpakat untuk berbohong ataupun tidak boleh berpakat untuk berdusta dalam periwayatan hadis. Yang keempat adalah sandaran hadis mereka dengan menggunakan panca indera seperti kami telah mendengar, atau kami telah melihat, atau kami telah menyentuh, atau seumpama dengannya. Okey, sunnah masyhur. Sunnah masyhur pula berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang dua perawi, yakni tidak mencapai tahap mutawatir daripada Nabi SAW. Kemudian periwayatan hadis itu menjadi mutawatir pada zaman tabi'in dan zaman tabi'in. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud terbina Islam itu atas 5 perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan salat, menunaikan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, hukum hadis masyhur. Ia adalah qat'i at-tubut, yakni yakin dan pasti daripada sahabat yang merawikannya. Namun ia bukannya qat'i at-tubut daripada Rasulullah SAW. Ia hanya memberi makna zan yang hampir azan al-qarib, iaitu kepada yakin. Sesiapa yang mengingkari hadis masyhur dianggap fasik. Ia berbeza dengan sunnah ataupun hadis mutawatir, iaitu kalau siapa yang mendustakan sunnah mutawatir dianggap kufur, tetapi sunnah masyhur adalah dianggap fasik. Okey, yang ketiga adalah sunnah ahad. Sunnah ahad ni adalah hadis yang diriwayatkan perawi yang sedikit yang tidak mencapai tahap mutawatir, sama ada pada zaman sahabat, zaman tabi'in maupun zaman tabi'in. Okey, daripada hadis At-Tirmizi, maksudnya mana-mana wanita yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal. Ini adalah antara hadis yang tergolong daripada sunnah ahad. Okey, hukum hadis ahad. Ia bertaraf zan biasa. Iaitu bukan zan kuat yang tidak membawa makna yakin dan pasti. Tapi ia wajib diikuti dan beramal dengannya kerana dalam hukum fiqh tidak perlu sampai ke tahap yakin. Tahap zan biasa dan zan kuat ni sudah memadai untuk memutuskan hukum hakam fiqh. Ia berbeza dengan bab akidah yang memerlukan tahap yakin. Zan biasa dan zan kuat ni ia tidak memadai dalam bab akidah. Okey, sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Nur Afza binti Jusuh. Nama matrik I 183033323. Okey, jadi saya akan membentangkan part hukum hakam yang dijelaskan oleh sunnah. Dia ada 4, iaitu sunnah yang sama dengan Al-Quran, sunnah yang memperincikan Al-Quran, sunnah yang mengecilkan skop hukum Al-Quran, sunnah yang mendatangkan hukum baharu. Saya akan membentangkan 2 bahagian sahaja, iaitu sunnah yang sama dengan Al-Quran dan sunnah yang memperincikan Al-Quran. Okey, yang pertama kita dapat lihat ialah sunnah yang sama dengan Al-Quran. Maksudnya, sunnah membawa hukum yang sama dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Contohnya, Allah berfirman tentang larangan membunuh anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira.
Maksudnya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. Okey, dalam isu yang sama juga, hadis juga menyentuh larangan yang sama. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Idris Al-Khawlani yang mendengar Ubadah bin Al-Samit berkata, Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin. Maksudnya, aku telah berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kumpulan. Faqala, lalu baginda berkata, Ubayyukum ala an tusyriku billahi syai'a. Aku bai'ahkan kamu supaya tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Wala tasriku, jangan kamu mencuri. Wala taznu, jangan kamu berzina. Wala taqtulu auladakum, dan jangan membunuh anak kamu. Oleh itu, di sini kita dapat lihat larangan membunuh anak atas apa alasan sekalipun mempunyai dua sumber dalil atau bukti, iaitu dalil daripada Al-Quran dan juga dalil daripada As-Sunnah. Yang seterusnya, kita dapat lihat sunnah yang memperincikan Al-Quran. Sunnah yang memperincikan Al-Quran ni maksudnya sunnah yang menjelaskan lagi hukum yang disebut oleh Al-Quran dengan lebih terperinci. Contoh, Allah berfirman tentang kewajipan haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Ayat ini hanya menyebut tentang kewajipan haji, namun tidak menjelaskan syarat atau rukun dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan haji. Dalam memperincikan cara mengerjakan haji ni terdapat banyak hadis. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Ar-Rahman bin Ya'mar. Al-Hajju Arafah. Maksudnya, antara rukun haji ni Arafah, wukuf di Arafah. Ataupun kata lain, haji ni adalah Arafah. Faman adraka lailata Arafah, sesiapa yang sempat wukuf di Arafah qabla tulu'il fajr, sebelum terbit fajar, min lailati jam'in, pada malam jamak, faqad tamma hajjuhu, maka telah sempurnalah haji baginya. So, kita dapat tengok dalam Al-Quran Allah berfirman tentang kewajipan haji saja. Lepas tu datang pula hadis yang menguatkan lagi atau memperincikan lagi cara-cara untuk mengerjakan haji bagi umat Islam. Okey, ini adalah contoh lain bagi sunnah yang memperincikan Al-Quran. Dalam Quran, Allah SWT telah memerintahkan kita untuk mendirikan solat. Tetapi cara melakukan solat itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimussalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Maksudnya, dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan secara terperinci berkaitan cara mendirikan solat. Idza kumta ila salah fakabbar thumma iqra' ma tayassar ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma fa'al dhalika fi salatika kullaha. Maksudnya, apabila kamu ingin mendirikan solat, maka bertakbirlah. Kemudian kamu bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Kemudian rukuklah sehingga kamu bertamakninah dalam keadaan rukuk. Kemudian angkatlah kepala kamu sehingga kamu lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga kamu bertamakninah dalam keadaan sujud. Kemudian angkatlah kepalamu sehingga kamu bertamakninah dalam keadaan duduk. Kemudian lakukanlah hal tersebut dalam solatmu keseluruhannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini kita dapat tengok hadis Nabi SAW menjelaskan
secara detail lah pasal solat, cara untuk mendirikan solat. Okey, jadi saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfilna Karimah binti Suwarno, nombor matrik I18303315, akan membincangkan tentang sunnah yang mengecilkan skop hukum Al-Quran. Okey, sunnah yang mengecilkan skop hukum Al-Quran ini membawa maksud sunnah meletakkan batasan terhadap hukum Al-Quran atau mengkhususkan skop hukum yang disebutkan oleh Al-Quran. Contohnya, dalam isu pengharaman bangkai, Allah SWT telah berfirman yang membawa maksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih. Jadi, ayat ini bermaksud semua bangkai adalah haram untuk dimakan oleh kita. Namun, hadis datang dan mengecilkan skop hukum yang umum ini dengan menjelaskan terdapat binatang yang tidak perlu disembelih dan ianya tidak akan menjadi bangkai, iaitu haiwan laut. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya ia laut suci airnya dan halal bangkainya binatang yang hidup dalam laut. Berdasarkan hadis Abu Daud bab al-wudu bima'al bar ayat 53. Seterusnya, contoh yang lain, sunnah mengikat apa yang mutlak di dalam Al-Quran. Contohnya adalah ketika mana Allah SWT memerintahkan agar dipotong tangan orang yang mencuri. Akan tetapi, di dalam Al-Quran tidak dinyatakan had tangan yang dipotong itu. Untuk itu, di dalam sunnah telah menghadkan apa yang disebut secara mutlak itu melalui firman Allah SWT yang membawa maksud, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu pembalasan dengan apa yang mereka telah usahakan. Ia juga sebagai satu hukuman daripada Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana, berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 38. Di dalam surah ini, di dalam ayat ini, Allah SWT menyebut tangan secara mutlak, dan maksud tangan adalah bermula daripada hujung jari hingga ke bahu. Maka sunnah mengikat atau menghadkan makna yang mutlak itu, iaitu yang dipotong adalah tangan kanan dan dipotong daripada hujung jari hingga ke pergelangan tangan, berdasarkan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Seterusnya, sunnah yang mendatangkan hukum baharu. Okey, sunnah yang mendatangkan hukum baharu ini ianya membawa maksud sunnah menyebut atau memperundangkan hukum baharu yang tiada dalam Al-Quran. Contohnya, Ibnu Zurai berkata bahawa beliau mendengar Ali bin Abi Talib berkata, yang membawa maksud sesungguhnya Nabi Allah SAW mengambil sutera dan meletakkannya di tangan kanannya, dan beliau mengambil emas dan meletakkan di tangan kirinya. Kemudian beliau berkata, kedua-dua ini adalah haram ke atas lelaki umatku, berdasarkan hadis Al-Nasa'i bab tahrim al-dabam ala rijal ayat 5144. Oleh itu, dalam situasi ini, isu pengharaman sutera dan emas ke atas orang lelaki hanya terdapat dalam dalil daripada surah mengenainya. Seterusnya, sunnah menyatakan hukum-hukum yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran. Ini jelas sebagaimana firman Allah SWT yang membawa maksud, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Manakala apa jua yang dilarang kamu melakukannya, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Surah Al-Hajj ayat 7. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Farha binti Darham, pemegang kad matrik I19204083, akan membentangkan tajuk Semantik dalalah sunnah terhadap hukum, dan di bawah tajuk kecil Semantik dalalah hadis terhadap hukum. Semantik tu apa? Semantik tu maksudnya adalah petunjuk. Okey, kiranya petunjuk yakni dalalah hadis terhadap hukum.
Maksud dekat sini apa? Maksud dekat sini adalah sejauh mana kita boleh tahu suatu hadis tu dia mengandungi hukum ataupun tak. Hukum yang macam mana? Perintah yang macam mana? Kita nak tahu macam mana adalah melalui semantik, melalui petunjuk. Petunjuk pula terbagi kepada dua, yakni petunjuk qat'i dan petunjuk zanni. Petunjuk qat'i. Ma makna qat'i? Qat'i min kalimat qata'a yaqta'u qat'an. Maksudnya adalah memisahkan, menjelaskan. Boleh kita kata pastilah. Baik, petunjuk qat'i adalah perkataan hadis yang jelas maknanya dan mengandungi satu makna. Contoh, nombor ataupun perkataan yang memiliki satu makna sahaja. Baik, untuk kefahaman perkataan yang memiliki satu makna sahaja ni apa? Perkataan yang memiliki satu makna ni, contoh, bila mana kita sebut satu perkataan tu, semua orang akan faham, semua orang akan setuju. Sebab apa? Sebab makna sebab perkataan tu dah mencapai satu makna yang bila sebut orang faham. Dia takkan ada pendebatan lain daripada orang lain lah. Sebab semua faham benda tu. Kemudian, contoh nombor. Saya datangkan contoh situasi. Berikan dia 3 gelas air. Baik, jelas kat sini yang kita kata qat'i itu adalah 3. Itu yang kita kata jelas tu. Dia minta 3 gelas, bukannya 2 ataupun 1. Adapun dalam hadis macam itulah, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Qabisah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ja'atil jaddatu ila Abi Bakrin as-Siddiqi tas'aluhu mirasaha faqala ma liki fi kitabillahi ta'ala syai'un wa ma 'alimtu laki fi sunnati nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam syai'an farji'ini hatta as'ala an-nasa fas'ala an-nasa faqala al-Mughiratu ibnu Syu'bata hadaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taha as-sudus. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, maksudnya seorang nenek datang kepada Abu Bakar As-Siddiq bertanyakan tentang miras, tentang pusaka. Abu Bakar berkata, tidak aku jumpa bahagianmu dalam Al-Quran dan tidak pula aku tahu ada bahagianmu dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ulanglah dulu hingga aku bertanyakan orang ramai. Lalu, beliau bertanya orang ramai tentang hal itu. Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, aku menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda memberikan kepada nenek itu miras tu 1/6. Kiranya miras bagi nenek tadi memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah sebut adalah 1/6. Dekat sini perkataan sudus tu jelas. Itu yang kita kata petunjuk qat'i. Jelas 1/6. Bukan 1/4, bukan 1/2, bukan. Dia adalah 1/6. Contoh lain, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala al-'abd al-hurri wal-dhakari wal-untha wal-saghir wal-kabir min al-muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salati. Rawahul Bukhari wal Muslim. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa'an kurma atau gandum bagi seorang muslim, baik dari hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa. Dan baginda menyuruh agar ditunaikan sebelum orang-orang solat hari raya Aidilfitri. Hadis muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wal Muslim. Baik, hadis kat sini jelas menunjukkan akan kewajipan zakat fitrah. Dari mana kita tahu dia punya petunjuk? Petunjuk qat'i adalah dari perkataan farada Rasulullah. Farada, wajib, faradu.
Itulah yang contoh-contoh untuk kita tahu hadis ni boleh dikatakan sebagai menjadi petunjuk sesuatu hukum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nuzul Fatihah binti Zainal, I183032776. Hari ini saya akan menerangkan tentang petunjuk zanni dalam tajuk semantik dalalah sunnah terhadap hukum. Okey, petunjuk zanni. Dalil zanni ialah perkataan hadis yang mengandungi beberapa makna yang menyebabkan ia tidak atau kurang jelas maknanya. Maksudnya di sini ia memerlukan lebih daripada satu ataupun dua huraian ataupun lebih untuk menyokong bahawa perkataan zanni itu mempunyai makna yang sesuatu. Okey. Antara perkataan-perkataan zanni dalam Al-Quran adalah perkataan yang mustarak, iaitu perkataan yang berkongsi makna yang mengandungi lebih daripada satu makna. Ulama juga berbeza pendapat tentang perkataan-perkataan zanni dalam hadis kerana ia mengandungi beberapa makna. Mana-mana makna yang dipegang oleh ulama tidak boleh dikatakan salah dan tidak boleh dikatakan salah kerana sebab perkataan zanni ni kan mempunyai dua makna. Jadinya sebahagian ulama berpegang kepada satu makna yang lain dan sebahagian ulama lagi berpegang kepada satu makna yang lain. Tetapi menurut Asyatibi membahagikan petunjuk zanni kepada tiga, iaitu yang pertama, petunjuk zanni yang dinaungi oleh suatu prinsip universal yang qat'i, iaitu dinamakan sebagai aslul qat'i. Dalil ini tidak dapat diragukan lagi kesahihannya lah, sebab bila kita tengok dekat perkataan zanni tu, kita terus direct dapat apa maksud yang ingin disampaikan. Okey, yang kedua, zanni yang bertentangan dengan satu prinsip yang qat'i. Okey, kebanyakan perkataan zanni ni secara umumnya ditolak kerana segala yang bertentangan dengan dasar-dasar syariah adalah tidak sah dan tidak dapat dipegangi. Dan yang ketiga, petunjuk zanni yang tidak bertentangan dan tidak juga dinaungi oleh sesuatu prinsip yang qat'i. Okay, menurut Asyatibi, perkataan ini dapat diterima atas dasar bahawa pada dasarnya segala yang berada pada tingkat zanni dalam syariah yang dapat diterima. Okey. Sebagai contoh, kita dapat tengok daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Hadisnya, La solata liman lam yaqra'u bil fatihatil kitab. Yang bermaksud tidak ada solat bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Okey. Perkataan la solata, maksudnya tidak ada solat dalam hadis ni, dari segi bahasa Arab ia mempunyai kepada dua maksud, iaitu sama ada tidak sah ataupun tidak sempurna. Tidak sah ni merupakan kalau satu solat tu kita buat, kita tak diterima terus solatnya. Sama kalau yang tidak sempurna tu adalah kita tidak kita melakukan satu pekerja tapi dia tidak sempurna lah, macam kita buat kerja lain, kita makan tak kita usap pinggan, macam itulah tak sempurna kan. Oleh itu, perkataan ini kan mempunyai dua makna. Ia merujuk kepada perkataan zanni sebab dia ada dua makna. Okey, ulama berbeza pandangan ketika membicarakan tentang solat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Okey, sebagian ulama mentafsirkan perkataan tidak ada solat tu dengan makna tidak sah, seperti jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i. Manakala sebagian ulama lagi mentafsirkan perkataan tidak ada solat tu adalah sesuatu yang tidak sempurna dalam solatnya, membawa maksud yang tidak sempurna, seperti dalam mazhab Hanafi.